Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan webinar pembangunan kepimpinan komuniti masjid yang dianjurkan oleh Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka bersama dengan Masjid Nurul Hidayah Batu Berendam Melaka pada 21 Ogos 2021. Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Ke program kita, webinar pembangunan kepimpinan komuniti masjid. Pada hari ini kita bersama dengan Masjid Nurul Hidayah di Batu Berendam. Program ini dianjurkan oleh Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan, ringkasannya IPTK di UTM, dengan kerjasama Masjid Nurul Hidayah di Batu Berendam. Terima kasih kepada Ustaz Mansur yang sudi untuk menerima pelawaan kita. Inilah junjulung program kita yang kita adakan. Alhamdulillah bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari kita sama membacakan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Indah berbalam di awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, buka bicara. Bersama-sama kita pada pagi ini ialah Ustaz Mansur bin Qasim, Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Batu Berendam. Ada Encik Muhammad Samsuri bin Mas'ad, Pensyarah di Institut Pengurusan Teknologi dan Keusahawanan. So, penerangan sikit tentang objektif webinar kita pada pagi ini untuk pengetahuan kita semua. Yang pertama adalah untuk memupuk sikap dan pemikiran pensyarah. Kita khusus kepada pensyarah yang cakna ni bermaksud mengambil berat kepada perkembangan ilmu mereka. So, Cik Syam ni adalah orang yang pakarlah dalam bidang kepimpinan dia. Melalui perkongsian ilmu dengan komuniti, dengan masyarakat sekitar Masjid Nurul Hidayah ni, bagi menyerlahkan kepakaran mereka dalam bidang perkhususan masing-masing. Cik Syam akan terangkan sikitlah latar belakang dia. Kemudian yang kedua adalah menjadi platform kepada perintis peranan masjid. So, kita pilih Masjid Batu Berendam ni sebab dekatlah dengan sekitar UTM kita dalam masyarakat supaya program seperti ini dapat dikembangkan kepada komuniti penduduk lebih besar pada masa depan. Memang IPTK pun berhasrat nak kembangkan lagi lah program-program webinar ni pada masa depan supaya ilmu daripada pensyarah tu dapat sampai kepada masyarakat. Yeah. Pertama sekali saya akan maklumkan kita akan buat secara pusingan, iaitu panel pertama kita adalah Ustaz Mansur dan panel kedua kita adalah Cik Samsuri lah. Persoalan saya telah sediakan, saya telah maklumkan dan kita akan berpandu kepada soalan berkenaan lah. InsyaAllah. So untuk pusingan pertama ni kita teruskan. Saya membaca sikit maklumat tentang masjid. Yang pertama sekali adalah sejarah membuktikan bahawa kedudukan masjid dalam Islam ni amat tinggi. Masjid adalah lambang perpaduan Islam. So lambang perpaduan. Sejak masjid yang pertama dibina dalam Islam, hingga hari ini masjid merupakan tempat umat Islam bertemu dan mengeratkan tali silaturahim. Selebih daripada itu, berbagai aktiviti yang dilakukan di masjid seperti etika, majlis ilmu dan sebagainya boleh mengeratkan hubungan dengan Islam. So, untuk yang pertama sekali, saya mempersilakan melalui Ustaz Mansur untuk perkenalkan diri sikitlah dan seterusnya menerangkan serba ringkas sejarah Masjid Nurul Hidayah dan juga aktiviti yang telah pun dijalankan atau sedang dijalankan kepada penduduk sekitar. Berbahagia Ustaz, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Dr. Zahir pada ini dan ni Imam Tirmizi pun dah masuk, Imam Tirmizi Rezadi, dan mungkin ada rekan kita dari UTM dari masjid yang pertama. Pertama sekali kita merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala
kita dapat bersama-sama pagi ini untuk program webinar yang dianjurkan oleh UTM ni. Saya bagi pihak masjid mengucapkan terima kasih lah pihak UTM, Zahir dan rakan-rakan yang telah sudi untuk menjemput ataupun memilih Masjid Nurul Hidayah, lebih dikenali dengan Masjid Airport. Saya ingat doktor dengar doktor Dengar jelas. Ya, jelas. Jadi kita bagi pihak Masjid Nurul Hidayah atau Masjid Airport ini, kami ucapkan terima kasih kepada pihak UTM. Dan sebenarnya inilah bukan pertama kali kita bekerjasama dengan UTM. UTM ni merupakan satu daripada badan penting yang berada dalam nama-nama di Masjid Nurul Hidayah ini. Dekan, Chancellor, anak Chancellor semua pernah datang ke Masjid Ramah dan sebagainya. Jadi saya sendiri, nama saya Haji Mansur Kasim, Perkhidmatan dan Pendidikan, dan memegang pimpinan di Masjid ini sejak tahun 2020 lah. 28 beralih daripada staf UTM bekas itu Prof. Datuk sekarang ni. Jadi saya mengambil alih setelah beliau sibuk dengan urusan di Universiti Islam Melaka. Jadi sejak itulah saya menerajui tapuk kepimpinan di Masjid Nurul Hidayah ini. Jadi tak lama lah baru masuk ni, tak sampai belum setahun, setahun lebih sikit je. Itu je yang pengalaman. Walaupun saya terlibat dengan masjid ni dah lama. Saya dulu pernah menjadi imam pertama di masjid ini. Semasa tahun 2005 sehinggalah 2015 saya imam di situ. Jadi ada satu lah mungkin mereka berlatih saya untuk menggantikan Pak Azrai itu. Walaupun sedikit pengalaman itulah yang kita bekalkan biar sekarang ni. Baik, menyentuh kepada persoalan yang Dr. Alkan tadi atau bertanya tadi. Sebenarnya Masjid Nurul Hidayah ni mula beroperasi pada tahun 2000. Yang masjid yang besar ni. Tetapi Karyah ni beroperasi sejak 2005. Iaitu dulu di masjid lama tu, iaitu surau di Taman Rumah Awam Budi tu. Itu surau yang telah dinaik taraf ke masjid. Dan masjid yang tersergam indah tu mula operasi pada tahun 2010. Itu dibina atas dengan masyarakat setempat. Lepas itu saya adalah imam di situlah. Jadi masjid ini dirasmikan oleh Ketua Menteri pada masa itu, iaitu Datuk Seri Muhammad Ali bin Rostam. Sekarang ni Tun lah, Tun Seri Utama Diwakili Negeri Melaka. Itu secara awal penubuhan dan memang mendapat sokongan yang sangat baik daripada Ketua Menteri pada masa itu. Dan beliau sendiri bersetuju dengan nama, dan beliau sendiri menggelarkan nama masjid ini sebagai Masjid Airport. Berasal dari letakkan masjid lapangan terbang antarabangsa Melaka. Jadi kita pada masa ini saya kenalkan masjid itu dengan Masjid Airport Melaka lah. Dia nampak lebih ni ya kan, lebih nampak bersebelahan dengan airport itu. Di masjid ini, keluasan masjid ini dibina kapasiti 1,500 orang jemaah yang melibatkan 7 taman perumahan dan kampung di sekitar ini. Jadi luaslah masjid itu, dan sekarang pun kita telah luaskan masjid itu lagi, mungkin boleh sampai 2,000 jemaah. Karyah masjid ini dinamakan Karyah Kampung Pulau Sama. Asalnya daripada Karyah Kampung Sungai Putat. Jadi pecahkan tu menjadikan Karyah Pulau Sama lah. Dulu kita jemaah di situ semua bersembahyang di masjid Kampung Putat. Jadi pembinaan masjid ni dipelopori lah kata oleh pengurusi JKK dahulu, itu arwah dan Rafli, beberapa orang yang saya lihat bersungguh-sungguh. Kata itu jemaah beberapa orang ramai jemaah bersungguh-sungguh untuk membina masjid ini. Jadi mereka lah telah berusaha untuk membina dan memastikan masjid ini terbina dengan yang kita lihat sekarang ni. Dan saya penuh yakinlah dengan sebenarnya masjid ni saya lihat daripada awal pembinaannya. Sebab tu bila sebuah masjid tu dibina atas dasar ketakwaan itu menjadi satu tunjang sebenarnya untuk masjid itu maju. Dan saya boleh merasakan lah
bahawa masjid tu, masjid yang ada sekarang ni pembinaannya atas dasar takwa dengan kesungguhan orang-orang pada masa itu. Sehingga hari ini kita lihat bagaimana masjid ini maju. Bukan sebab saya, tetapi di sebelum ni pun dua orang pengurusi sebelum ni pun nampak masjid itu mendapat tempat lah orang kenal, orang cinta dengan masjid. Itu nampak, saya nampak perkembangan itu berlaku. Jadi sejak bina tu, saya nampak sambutan itu sentiasa adalah. Dan sebenarnya bila disebut atas dasar takwa ni, beberapa orang ulama yang datang ke masjid ini, salah seorangnya ulama Melaka yang mungkin itu arwah Tuan Guru Ustaz Ahmad Wahab. Beliau orang pertama yang mendoakan di masjid ini. Itu keberkahan daripada Tuan Guru tu. Dan ramai lagi ulama di Melaka ni yang datang, Tuan Guru Haji Zulkifli Ismail, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari pernah datang sini berdoa untuk menjadikan masjid ini masjid yang maju. Jadi penceramah-penceramah yang hebat yang datang berceramah semua mendoakan kecemerlangan. Dan barangkali itulah sebenarnya tunjang kenapa masjid ini nampak sekarang ni asasnya telah dibina, asas telah ada, dan kita hanya memberi sedikit touch up menyebabkan dia jadi nampak macam nampak hebat atau nampak terselah di mata masyarakat dan mata dunia. Dan sekarang ni bila kita sebut, kalau tuan-tuan klik saja di website ataupun di Facebook, memang keluarlah nama Masjid Nurul Hidayah Lapangan Terbang ini. Jadi itu adalah kenapa di sudut sejarah ataupun latar belakang kenapa masjid nampak. Saya sendiri rasa lah sebab saya berada di sini dah tahun ke lebih daripada 15 tahun ada di situ, dan saya nampaklah perkembangan masjid itu berlaku. Ya? Okey tuan? Okey, saya teruskan sikit lagi. Sikit lagi boleh. Okey. Persoalan tadi berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan aktiviti. Sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan ni memang banyak di masjid ni. Antaranya saya yang di sini memang majlis ilmu tu setiap hari berlaku dan sedang berlaku, dan sekarang ni pun secara online pun masih berlaku. Kita menganjurkan majlis ilmu. Itu pokok dalam sebuah masjid lah. Kita juga melaksanakan majlis yang melibatkan sambutan-sambutan hari kebesaran. Seperti baru ni kita laksanakan majlis sambutan 10 Muharram, Ashura, ada bantuan untuk anak yatim dan fakir miskin. Itu mendekatkan kepada masyarakat lah. Kemudian kita ada program untuk pelbagai kaum tadi, iaitu di mana sambutan hari raya kita melakukan sambutan untuk pelbagai kaum. Yang terkini ialah kita ada bantuan fakir miskin ataupun bantuan kepada mangsa COVID-19 dengan nama program Cakna PKP. Ini melibatkan semua kaum. Mereka boleh datang untuk mendapatkan bantuan dan kita akan beri bantuan, kita akan bantu sekat yang kita mampu. Dan kita juga ada bantuan prihatin kepada mangsa-mangsa yang dikuarantin di rumah. Dan yang terakhir ni kita buat untuk promosi masjid, iaitu kita ada buat jualan amal pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah ini aktiviti yang menyebabkan masyarakat melihat masjid dan memberi sokongan kepada masjid. Untuk pembangunan ekonomi itu dah berlaku. Dan kita sekarang ni telah pun masuk ke fasa untuk memperkenal ataupun mengembangkan program ekonomi masjid, iaitu kita dah ada gerai masjid, kita ada makanan, kita ada gerai jualan untuk barang perkhidmatan, dan itu promosi untuk masjid dan untuk masa akan datang. Dengan itu mungkin pertanyaan pertama aku, Doktor. Okey. Terima kasih kepada Ustaz penerangan yang ringkas tapi banyak info yang kita boleh dapat. Terima kasih atas penerangan tadi tentang secara ringkas untuk aktiviti yang telah dan juga sedang dilaksanakan. So, sebenarnya saya dapat info lah tentang sejarah Masjid Airport ni. Agak ramai juga lah sekarang ni boleh memenuhi hampir 2,000 jemaah. Agak ramai juga. Terima kasih kepada Ustaz. So next kita pergi pada panel kita kedua, Encik Syamsuri. Sejarah telah pun membuktikan, tadi sejarah tentang masjid, sekarang sejarah lagi. Peranan masjid amat besar dalam konteks membina dan juga memacu pembangunan umat Islam lah dan berbagai aspek. So dalam perkara ini, pimpinan masjid
perlu memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengurus dan mengimarahkan masjid. So, kepimpinan yang bijak dan cekap serta tanggungjawab menjadi pemangkin utama kecemerlangan masjid seperti inilah. Jadi pada Cik Syam, kita nak tanya sikit tentang kejayaan mengimarahkan masjid ni sebahagian disebabkan oleh style ataupun cara kepimpinan komiti dalam masjid itulah, sama ada di dalam ataupun di luar masjid. Jadi bagaimana Cik Syam Syuri melihat pimpinan Nazir ataupun komiti masjid ni pada hari ini, khususnya di sekitar Melaka ni, pandangan Cik Syam lah tentang style kepimpinan majlis yang ada. Silakan Cik Syam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. InsyaAllah, dulu saya yang berbahagia dan dimuliakan Ustaz Mansur Kasim selaku pengurusi Nurul Dayah Barisan Jawatankuasa Kepimpinan Masjid, Dr. Zahir, rakan-rakan dari UTM, Dr. Nur Fazilah, Puan Nur Azlin. InsyaAllah, alhamdulillah, saya tiba itu saya ucapkan terima kasihlah di atas jemputan untuk berkongsi sedikit pandangan lah. Saya tidak lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kebetulan dijemput. Jadi kalau ada yang bermanfaat itu harap diterima, dan yang mana yang kurang itu boleh dapat ditegur lah, insyaAllah. Saya Muhammad Syamsuri Mat Saad, pensyarah di Institut Pengurusan Teknologi dan Kesuanan. Tahun ni adalah tahun ke-20 saya berkhidmat di UTM lah. Sebelum ni sebelum ke UTM saya di Kementerian Perangan selaku pegawai kita panggil hubungan awam di sana. Selepas tu saya ambil keputusan untuk keluar daripada KL. Selepas sampai 20 tahun di sana, belajar dan bekerja, kemudian terus ambil keputusan untuk pindah after 10 years di Kuala Lumpur. Dan pengalaman saya rasa kalau kepimpinan tak banyak lah berbanding dengan orang lain, cuma kebetulan saya terlibat dalam pengkajian, penelitian tentang kepimpinan dan sebagainya. Dan saya kira kalau Tuan Imam sendiri, Ustaz sendiri lebih maklum tentang kita panggil dalam Islam ni kualiti kepimpinan apa yang kena ada kepada seorang pemimpin lah, dengan pengalaman yang hebat, yang luas yang ada ni. Saya kira kita kalau nak kaji ni sebenarnya kepimpinan yang berjaya itulah kepimpinan yang mengikut model yang ditetapkan oleh Rasulullah lah, kan, dan pemimpin ni adalah pemimpin yang seperti mana dalam hadis Bukhari dia kata kepimpinan itulah penerimaan tanggungjawab dan dia akan dipertanggungjawabkan. Setiap orang pemimpin tu akan dipertanggungjawabkan kepada amanah dia itu sendirilah. Dan semalam kita pun ada juga kita bagi perkongsian rakan saya daripada JAKIM tentang konteks saya nak letakkan dalam konteks kepimpinan ni. Dia berkongsi tentang surah Al-Qasas, tentang bagaimana bila anak Nabi kita panggil Yaqub, dia dalam kita panggil Nabi Syuaib, dalam menggaji pun kita panggil untuk menggunakan khidmat Nabi Musa. Kita kata tadi dia pegang pada dua prinsip lah, iaitu al-qawi, kekuatan, dan juga al-amin. Dan konteks kalau moden ni, kalau kita tengok dalam konteks al-qawi itu adalah kekuatan yang kita namakan sebagai kompetensi lah. Dan kedua, al-amin adalah integriti ataupun amanah. Kan? Konteks ni kita tak perlu perdebatkan lagi lah dalam konteks kita panggil al-qawi dan al-amin. Dan saya percaya kalau kita tengok dalam konteks kejayaan yang dicapai oleh banyak organisasi, banyak masjid dan sebagainya, saya percaya mereka yang terpilih dan masjid yang terpilih dapat anugerah dan sebagainya ni, kalau macam tahun ni kita tengok di Kedah, masjid yang mendapat anugerah perdana dan ada beberapa masjid lain yang menerima anugerah juga dalam konteks pengimarahan kita berimpak, pengimarahan yang kreatif, CSR dan sebagainya. Saya kira banyaknya terletak kepada pertama penerimaan kepimpinan masjid itu terhadap apa yang Nabi dah gariskan
dalam Cik Syam, konteks kita panggil apa, boleh bagi nama masjid bertanggungjawab, menerima dengan tanggungjawab, dan kita katakan menerima dengan menyedari bahawa ada accountability di situlah dari segi Islam. Kedua, masjid berjaya Masjid Syarifah Fatimah itu yang menerima anugerah masjid, anugerah perdana lah. Boleh dengar Ustaz ni Dr. Zahir? Clear tak? Boleh. Dia agak putus-putus sikit, Cik Syam. Agak Hello? putus. Boleh. Tapi Boleh agak dengar? putus-putus sikit. Boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey, nanti saya cuba yang internet ni kadang. Okey. Putus-putus sikit. Tak apa, nanti saya cuba masuk satu lagi. Saya kira begitulah. Dari segi konteks, kalau kepimpinan tu mereka dah kebanyakan yang menang tu, saya kira memiliki kualiti lah sendiri. Sekejap. Putus-putus sikit, Cik Syam. Okey, boleh tak? Boleh dapat jelas sikit. Boleh? Boleh. Saya boleh tak? Boleh. Okey, jadi nak saya teruskan tu, saya kira dari segi tentang pandangan Islam terhadap kepimpinan, kualiti dan sebagainya itu, saya tak perlu debatkan lagi lah apa yang diperlukan dalam konteks kepimpinan. Cuma saya mungkin sebagai pengkaji tentang kepimpinan tu, kita bawa sedikit perspektif ilmu barat lah. Barat ni juga ilmu daripada Allah. Jadi kita lihat pada apa yang disebut dalam konteks. Saya kira kalau dulu masa zaman Datuk Sri Najib dulu, banyak dicerita tentang kepimpinan yang transformatif lah, kepimpinan yang mengubah lanskap. Saya kira kalau kita tengok dalam konteks kepimpinan transformatif ni, saya percaya ada di setiap masjid, termasuk mungkin Masjid Tun Hidayah. Sebab apa, kalau kita tengok konteks Masjid Syarifah Fatimah yang menang anugerah perdana ni pun sendiri, antara kriteria yang diambil kira dalam kemenangan itu adalah dia menganjurkan karnival yang berentas agama, seperti mana yang dah dibuat di Masjid Nurul Hidayah. Dia ada Islam for all, maksudnya dia menjemput pelbagai agama, bangsa untuk datang ke masjid dalam konteks kita panggil karnival Islam for all. Jadi ini yang kita namakan sebagai, kalau kita tengok dalam susul galur kepimpinan transformatif ni, saya percaya ada wujud di Masjid Nur Hidayah ni dalam sekitar tahun 80-an tu, bila yang uniknya kajian ni dibuat dalam konteks platoon ataupun askar, kepimpinan askar, yang kita tahu agak rigid dan sebagainya, tetapi dia juga melihat kepada bagaimana seorang ketua yang hebat tu boleh mengubah kita panggil prestasi dan juga kualiti pasukan yang dipimpin itu melalui, pertamanya kena ada visi lah. Saya percaya dalam konteks ni, bila kalau kita Rasulullah sendiri pun dah ada diberikan visi oleh Allah bila turun ke muka bumi ini, ya. Pertamanya saya rasa yang paling besar adalah rahmatan lil alamin lah, untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya pada orang Islam tapi kepada semua. Saya kira konteks kita dalam konteks kita duduk di negara majmuk ni, itu juga cabaran, juga keperluan. Saya kira masjid untuk merentasi kita panggil ruang yang digunakan sekarang lah, maksudnya dalam konteks tidak hanya terhad kepada orang yang beragama Islam, tapi juga menunjukkan kita panggil kebaikan Islam itu dalam konteks pengamalan yang sebenarnya. Dan itu yang digariskan oleh kepimpinan transformatif bila diperkenalkan pada hujung tahun 70-an, awal tahun 80-an itu. Pertamanya seorang pemimpin yang hebat tu, saya rasa dia kena ada visi dia lah. Visi dia itu juga digariskan atau berlandaskan kepada apa yang dibenarkan oleh hukum syarak lah. Kalau kita Islam, itu yang kita letakkan. Kedua, saya kira dalam konteks bila kita telusuri sejarah kita panggil masjid-masjid yang memberikan impak dan sebagainya, penglibatan
ketua itu dia menjadi pimpinan masjid itu dia mencampurkan kita panggil perbincangan intelektual, perbincangan yang ada kualiti, supaya pengikut menjadi kita panggil orang yang dalam kelompok tu menjadi orang yang dicabar dari segi pemikiran dia, boleh untuk memberikan pandangan dan sebagainya, seperti mana yang Rasulullah dah tunjuk dalam kita panggil dalam sirah bagaimana kita panggil Bilal bin Rabah, kemudian bagaimana Salman Al-Farisi, kita pengikut-pengikut yang di dalam konteks musyawarah itu dilibatkan secara bukan melihat kepada status dia tapi kepada kualiti pemikirannya. Saya rasa itu juga yang berlaku di banyak masjid yang berjaya ni. Sebab apa? Saya percaya bahawa kualiti antara kepimpinan dan juga ahli pasukan tu hebatkan dengan satu ada visi, kedua masing-masing berbincang macam mana nak mencapai visi dan misi itu. Bagaimana nak jadikan kita panggil Masjid Nur Hidayah mungkin tahun depan 2022 adalah masjid yang menjadi penerima anugerah insya-Allah anugerah perdana kita panggil masjid di Malaysia ni. Kita ada saya ingat dalam senarai itu ada berbelas kategori anugerah masjid. Jadi saya ingat kalau kita ambil apa yang ini saya pinjam apa yang Plato katalah, dia kata kalau kita mencintai seseorang itu maka kita akan jadi dia sebagai kita panggil sebagai idola kita ataupun sebagai contoh kita. Dalam konteks ni, konteks masjid ni kalau kita nak kepimpinan, kita boleh jadikan template-template masjid yang dah berjaya itu sebagai satu template yang baik untuk bagaimana sebab apa? Bagi saya orang yang berjaya tu mereka dah melalui pelbagai proses, pelbagai pengalaman, pelbagai kebijaksanaan sampai ke tempat tu, dan antara jalan yang paling bagi saya lah paling pendek kalau kita tengok ni ada untuk menjadi pandai lah kita mengikut ataupun kita panggil bertukar pandangan dengan orang yang bijaksana lah. Ini juga yang Confucius sebut bila kita kata satu perbualan yang dengan orang yang bijaksana itu lebih baik daripada 10 tahun belajar. Ini bukan maksud tak mau belajar tapi maksudnya kalau kita duduk dengan orang yang ada ilmu, ada pengalaman, ada kepandaian, maka mendengar mereka saja berbincang maka kita akan mendapat banyak sumber inspirasi daripada mereka. Jadi pemimpin yang hebat ni saya kira kita pertama ada visi, kedua dia ada kita panggil ada memberikan ruang untuk setiap ahli kumpulan tu kita panggil berbincang, memberikan pandangan dan sebagainya, menerima. Sebab kadang-kadang benda yang tidak disangka tu kadang-kadang datang daripada sumber yang tidak kita sangka. Tapi kita kena memberikan peluang kepada orang untuk memberikan pandangan. Dan ini juga saya rasa dalam sejarah banyak ditunjuk begitu. Kemudian saya kira kita kena akur juga dalam konteks bila kita kepimpinan transformatif, dia bukan sebut nak transform saja tapi macam Ustaz kata tadi lah, bila duduk dalam Al-Qaryah kita panggil masjid tadi, individu yang berada dalam masjid adalah individu yang berbeza-beza dari segi kita panggil latar belakang, dari segi nilai, dari segi pendidikan dan sebagainya kan. Jadi dalam nak menyantuni kepelbagaian ni maksudnya kena ada kebijaksanaan daripada seorang ketua lah ataupun pimpinan masjid sendiri. Sebab tak semua orang sama. Bila kita sebut A itu kadang-kadang A itu tak sama pada semua orang, kecuali kita ada kebijaksanaan untuk bahawa kata inilah A yang sebenarnya kan. Sebab masing-masing akan terima dalam kita panggil kadar pemahaman yang berbeza-beza. Jadi ketua yang transformatif ni kita panggil ada pimpinan yang transformatif ni, dia akan memahami bahawa di bawahnya ataupun ahlinya itu adalah ahli yang mempunyai sifat-sifat yang unik, berbeza dan sebagainya. Bagaimana nak menyantuni itu bergantung kepada kebijaksanaan kepimpinan itu sendirilah. Dan saya percaya bila masjid macam Masjid Nur Hidayah sendiri dah mula merentasi kita panggil kepelbagaian itu sendiri, saya rasa setiap hari ada pengalaman yang berbeza, ada pengetahuan yang berbeza yang kita belajar apa reaksi orang begini, apa reaksi orang begitu, dan akhirnya di ujung nanti saya kira itulah apa yang kita namakan sebagai kita mencapai hikmah ataupun kebijaksanaan itu sendiri. Jadi tindakan kita tu mungkin kurang kita bercakap tapi lebih kepada tindakan yang kita panggil sesuai itu. Dan saya kira kepimpinan ini juga seperti mana yang Rasulullah katalah, kepimpinan ini bergantung bukan hanya kepada apa yang kita cakap lah, tetapi lebih kepada apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sebab itu konteks bila kita cerita tentang saya ambil konteks kepimpinan transformatif ni sebab selalu disebut-sebut dulu. Saya ingat one time transformasi
perkhidmatan awam lah, transformasi kerajaan lah, transformasi, macam-macam transformasi ya. Tetapi sebenarnya dalam nak mencapai transformasi itu sendiri dia ada proses-proses dia lah. Ada kaedah-kaedah dia yang kita kena faham sebab pertama kalau orang tu tak ada visi, contohnya kepimpinan tak ada visi, maka orang lain akan ikut dia dalam keadaan yang teraba-raba. Ya, pimpinan masjid nak ke mana? Nak imarah macam mana? Macam Ustaz kata tadi lah, nak imarah tu macam mana? Nak apa kita panggil nak buat tindakan tu macam mana? Macam mana nak macam Masjid Nur Sharifah Fatimah juga dia menerima anugerah kita panggil apa? Pengurusan Bistari ataupun pengurusan Lestari contohnya. Kan? Apa yang Lestari itu? Kan? Itu yang kita katakan tadi bila seorang ketua tu atau pimpinan tu jelas dengan apa yang nak dibuat, ya. Selain alhamdulillah kita lihat daripada penangan Ustaz tadi bahawa Masjid Nur ini mendapat kita panggil apa doa dan juga kita daripada ulama-ulama besar dan sebagainya. Tapi nak mengisi doa-doa itu adalah kita panggil satu mujahadah yang sangat besar lah, ya, memerlukan tindakan bersepadu, ya. Dan kita lihat hari ini kalau kurang ni kita memenuhi al-qaud tu dan juga al-amin tu, kita lihat banyak kerosakan berlaku. Bukan hanya di kita panggil di peringkat negara tapi juga di peringkat yang lebih kecil lah. Saya beritahu contoh macam di tempat saya sendiri, negeri Kedah lah, saya tak beritahu masjid mana kan, tapi kami juga ada masalah yang sama bila mana pengurusan masjid hanya kita panggil berada dalam circle sendiri saja, dikuasai oleh hanya kelompok-kelompok tertentu, jadi menyebabkan kita panggil ahli qaryah sendiri rasa jauh hati dan tidak terlibat sebagai ataupun tidak merasakan diri itu sebagai sebahagian daripada komuniti masjid. Jadi akhirnya masing-masing atau ahli itu bukan tak mau pergi masjid, tapi bila pergi masjid tu dihentam, diperli dalam ceramah dan sebagainya, akhirnya mereka lari daripada masjid. Sebab apa? Dalam konteks Islam saya rasa Pak Imam lebih maklum, Ustaz pun lebih maklum lah. Kita dakwah ni ud'u sabila bil hikmah kan. Nabi dalam Quran pesan pada kita untuk bila kita berdakwah tu konsepnya adalah konsep hikmah ni adalah menggunakan perkataan yang baik-baik. So dalam konsep transformatif tu bila ketua kita panggil nak memberikan satu visi dia tu sendiri, dia kena melihat cakna kepada, jadi kalau kita cakna PKP, ketua juga kena cakna kepada kumpulan yang dipimpin, menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan perkataan yang sesuai, komunikasi kita tadi, supaya semua orang boleh menerima dengan baik. Kalau macam kita di universiti kadang-kadang orang kata Menara Gading, kita ni agak terasing daripada masyarakat sebab apa duduk di Menara Gading, di tempat tinggi, tapi tak mau turun ke bawah kan. So itu yang saya kira lah dalam konteks bila saya lihat balik, kita semak balik tentang proses-proses kejayaan, cerita-cerita kejayaan itu ada banyak kita panggil apa style-style yang kita boleh bincangkan lah. Salah satunya saya rasa kalau mungkin Ustaz lebih boleh bersetuju dengan saya, dalam konteks pengurusan masjid ni dia ada satu lagi, sebab apa dia bukan kita bekerja, dia bukan berkhidmat secara kontrak yang betul. Maksudnya kalau tempat kerja tu kita terpaksa melakukan sebab memang kita ada kontrak kepada kita panggil apa tempat kita kerja. Di masjid ni kontrak kita kontrak yang tidak tertulis. Jadi salah satu lagi saya ingat kalau masjid nak pimpinan masjid yang hebat ni, saya kira kebanyakan itu mengamalkan kita apa yang kita namakan kepimpinan kehambaan. Dalam kita panggil apa ruang lingkup studi ataupun pengajian pembinaan ni, dia panggil satu kepimpinan kehambaan. Ini yang meletakkan sebagai pemimpin itu bukan kepentingan dia di depan, tapi kepentingan ahli qaryah tu di depan. Dibuat itu bukan sebab masjid nak dapat ward, tapi sebab masjid memang nak jadi tempat yang kita panggil apa menjadi tumpuan ramai. Dan ini saya kira mungkin juga kalau saya silap betul kan, apa yang Patah Harap katakan ar-rasul ummah wa khadamul ummah kan, ahli ataupun ketua kepada kaum itu adalah hamba kepada kaum yang dipimpin kan. Ini yang kita namakan kalau kita combine kan, saya satu pertama kepimpinan transformatif yang mampu mengubah dengan visi misi yang jelas, dengan melibatkan semua ahli dalam kumpulan dan ditunjangi oleh pemimpin yang ada kredibiliti, dan insya-Allah kalau dia juga disusuli dengan kita panggil kepimpinan yang mengamalkan kepimpinan kehambaan, meletakkan kepentingan kumpulan melebihi kepentingan peribadi. Saya rasa ini juga yang menjadi formula kejayaan kepada kebanyakan masjid yang mendapat anugerah ni lah kan. Tetapi anugerah hanya satu kita panggil tanda aras, tapi banyak lagi masjid saya kira yang juga berjaya dalam konteks mereka sendiri dan menunjukkan contoh-contoh yang baik.
Itu pada pandangan saya lah. Saya terima kasih. Daripada Cik Syam atas penerangan tadi, so ada dua bentuk kepimpinan yang dibincangkan tadi atau penjelaskan tadi, kepimpinan transformatif dan juga kepimpinan penghambaan. Satu konsep yang menarik juga yang tentang kepimpinan penghambaan tadi. Kita boleh explore nanti ya. Okay, kita beralih kepada Ustaz Mansur. Kita masuk kepada soalan yang kedua, iaitu dalam konteks kita melihat pembinaan masjid, penghijrahan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, dan masjid ini menjadi aktiviti yang pertama dalam usaha baginda untuk membentuk sebuah daulah Islamiah pada masa dulu. Jadi mengambil contoh Rasulullah SAW ini, Ustaz Mansur ya, bagaimana jawatan kuasa masjid khususnya berinteraksi dan juga menyantuni masyarakat sekitar, sama ada masyarakat Islam sendiri ataupun masyarakat Islam yang berada dalam Qariah Pulau Samak. Silakan Ustaz. Terima kasih Dr. Muhammad Zahir. Pokoknya Islam orang Kedah juga ni, orang Kedah lah ni. Baik, saya berpegang kepada ayat Quran surah atau ayat 18. Hanya sahaja orang yang layak memurkan atau menghidupkan mati-mati tauhid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Sebenarnya, maka ada diharapkan mereka yang menjadi golongan yang mendapat hidup. Mana kita berpegang pada itulah prinsip sebenarnya dalam perjuangan kita menegakkan yang dibawa oleh yang tersebut bila Rasulullah membina masjid. Masjid ni mesti dibinakan atas kual. Kita bina atas dasar untuk penjaja makzirah dan sebagainya kan. Bila sebut masjid yang tidak dibinakan atas dasar ni, dia akan menyeleweng lah. Dia akan pergi tak tahu, tidak ada hala tuju. Jadi macam ini, dia mesti ada hala tuju yang jelas. Di Masjid Nur Hidayah ni, alhamdulillah, bila saya meneraju ini, saya terus melakukan prinsip. Kita mesti ada satu prinsip perjuangan. Sebab tu kita nak melantik kota masjid ni mesti ahlul masjid. Dia sebut ahlul masjid. Kalau kita lantik orang yang bukan ahlul masjid, dia akan goyang lah. Jadi alhamdulillah dalam masjid yang saya bina ni, atau saya cuba jalankan jawatan kuasa ni, kebanyakan ahlul masjid lah. Kena orang yang bila duduk di masjid, dia berfikir tentang masjid dan bagaimana majukan masjid. Sebab macam Dr. Ikram sebut tadi lah, dia tidak ada batasan di masjid ni. Di perkhidmatan awam, dia kerja ada batasan dia, perkhidmatan awam. Tapi yang tertakluk pada Allah. Bila tertakluk pada Allah tu, matlamat dia sangat luas. Jadi itu yang pertama sekali saya cuba garapkan, bina organisasi ni berdasarkan kepada masjid dan banyakkan ahlul masjid. Itu prinsip pertama yang saya cuba wujudkan di masjid ni. Dalam soalan yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Zahir tadi, macam mana kita nak menyantuni masyarakat ini, saya memang letakkan sejak saya ambil alih, saya letakkan prinsip begitulah. Kita meletakkan matlamat masjid itu sebagai zon hening, zon akrab, zon bebas konflik, zon persaudaraan dan perpaduan umat. Sebab tu bila kita ajarkan program yang memberi sambutan 10 Muharram, meraihkan anak yatim, orang miskin, buat sambutan hari raya, kita nak supaya ini zon masjid ni hening, pasal seronok pun ada di masjid. Zon akrab, kita nak bina keakraban dalam masyarakat. Zon bebas konflik, kita cuba elakkan konflik politik dan sebagainya di masjid. Walaupun kita bukanlah kita nak bertindak politik, tapi kita cuba elakkan, kita cuba jadikan dia sebagai satu yang murni. Itu yang kita zon bebas konflik. Zon persaudaraan, saya nak dalam masjid tu masing-masing ada tali persaudaraan, rasa cinta pada sahabat-sahabat, pada rakan-rakan masjid, tak datang, kita bertanya dan sebagainya. Seperti kita wujudkan grup WhatsApp masjid yang ramai supaya masing-masing bertanya, masing-masing ucapkan tahniah, ucapkan terima kasih atas apa tindakan ataupun yang dibuat oleh masyarakat ataupun oleh masjid. Kemudian kita menggerakkan masjid sebagai pusat pendidikan, pembangunan insan secara padu.
itu nilai mulia dalam masyarakat ni kita cuba wujudkan melalui kuliah agama, melalui program tahfiz masjid. Itu kita cuba wujudkan untuk menyalurkan nilai-nilai mulia dalam kalangan masyarakat. Dalam prinsip kita juga dalam jawatankuasa kita meletakkan masjid sebagai institusi penghayatan Islam yang bolehkan umat Islam ataupun kalangan kita ini tahu, yakin dan kita bergerak untuk menjadikan masjid yang makmur, yang sentiasa dimakmurkan. Itu dia prinsip yang saya ada dalam jawatankuasa yang saya ada tu. Mereka ni begitu. Sentiasa berfikir bagaimana nak memakmurkan masjid. Itu yang jadi masjid boleh bergerak, boleh aktiviti, ada sambutan. Kemudian kita menjadikan masjid itu sebagai pusat perkembangan budaya, syariat. Kita nak ada pusat khidmat masyarakat. Sekarang kita ada bergerak. Kita ada pusat khidmat masyarakat. Kita ada tempat yang mereka boleh membayar bil, boleh membayar utility dan sebagainya, boleh mendapatkan perkhidmatan. Kita ada gerai makan di masjid. Jadi boleh salurkan perkhidmatan tersebut. Akan datang akan ada bazar dan juga pasar untuk di bawah untuk menjual ikan dan sebagainya. Itu untuk kita melihat bahawa ekonomi Islam itu bagaimana nak dibangunkan. Kemudian kita meletakkan masjid ini sebagai pusat jana kuasa umat yang membakalkan pelbagai kekuatan umat Islam. Umat Islam ni bagaimana kita nak jadikan itu sebagai satu dasar dakwah kita kepada masyarakat bukan Islam. Sekarang ni tengok bagaimana masyarakat bukan Islam, berapa ramai di setiap petang ada datang ke kawasan masjid jogging. Mereka rasa senang berada dalam kawasan masjid. Itu matlamat. Kemudian kita lihat, kita cuba sedarkan masyarakat melalui jawatankuasa yang kita ada, yang saya kata sebutkan ahlul masjid tadi ni, mereka sama-sama merancang, membina untuk pengimarahan masjid tu. Bukan sekadar untuk orang kata apa datang dan balik, tapi mereka menjadikan masjid tu seolah macam rumah. Sekarang ni saya dah alhamdulillah jawatankuasa saya ni masjid ni macam rumah. Mereka boleh duduk di situ, duduk berfikir, bergerak, merancang bagaimana kita nak membina. Sebab asal saya konsep kita punya ada satu tagline di masjid ni ialah hayya 'alal falah, iaitu mari menuju kejayaan. Mana apa yang kita buat itu kita harapkan kejayaan. Melalui konsep inilah kami telah bergerak untuk membantu semua golongan masyarakat daripada Islam dan bukan Islam. Masyarakat bukan Islam dah rasa boleh menerima kehadiran masjid ataupun keberadaan masjid di situ. Kadang bila tak ada azan mereka sendiri bertanya, baik tak ada azan ke? Itu yang keseronokan. Kemudian saya selalu menyebut dengan AJK Masjid pada jemaah setiap kali saya buat pengumuman bahawa kita nak tunjukkan keindahan Islam. Kita tunjukkan keindahan Islam, bagaimana Islam tu kepribadian Islam. Contohnya pada bulan puasa yang lalu, bila masjid ramai jemaah datang, tu dapat menyusun slipper. Menyusun keadaan yang tersusun itu cantik. Saya pun minta jemaah buat begitu supaya bila orang bukan Islam lalu di dekat Islam, bila orang sembang kata banyaknya orang kafir, orang Kristian bila pergi gereja tutup, kita pun boleh buat. Jadi alhamdulillah mereka boleh. Sebenarnya kita membina ketabanunan, keindahan Islam tu di mata orang ramai supaya melihat bagaimana keindahan Islam itu sendiri. Kemudian kita bina macam masyarakat Islam untuk bantu masjid. Kita cuba membina supaya masyarakat Islam ni juga sama-sama membantu masjid. Contohnya sekarang ni bila kita buat hub bantuan ni, biar ramai orang bukan Islam, mereka nampak baru ni pun daripada YP dan sebagainya datang, oh kita ni dapatnya masjid, dapat bantu semua. Dan alhamdulillah saya mendapat sokongan daripada bukan Islam di sekitar masjid itu dengan baik. Contohnya bila pernah kali kita dapat membenteras jenayah mencuri tabung masjid ni, orang kafir, orang India yang tolong memberi maklumat, kita dapat tangkap penjenayah tersebut melalui bantuan. Itu yang kita ada dan kita cuba bina supaya masyarakat sekitar ini mendapat betapa
impak daripada kehebatan masjid, kehadiran masjid, mereka dapat rasa bahawa dengan adanya masjid ni mereka rasa lebih selamat, lebih rasa dapat menyumbang kepada pembangunan ataupun peningkatan dakwah dan sebagainya. Itu yang kita harapkan lah. Jadi saya memang kata apa, menaruh harapan yang tinggi sebenarnya dalam melaksanakan pengurusan masjid ni. Kita saya selalu sebut dengan agenda target saya, supaya kita kena menunjukkan satu contoh yang baik, bagaimana kita nak interaksi dengan baik. Dan kalau lihat sekarang ni kita ada pelbagai media untuk kita berinteraksi di masjid. Ada grup WhatsApp, kita ada Facebook masjid, kita ada nak buat maklum balas melalui QR code dan sebagainya. Kita ada pelbagai cara untuk menarik minat orang untuk bersama dengan masjid. Dan yang terakhir ini kita telah melancarkan satu program, iaitu saya menyamakan program mencari program infak 10 untuk 1000 Pisma Masjid Airport. Jadi saya nak supaya masyarakat ini ada sense pada masjid. Dengan menginfak 10 tu, masjid tu adalah hak dia. Jadi dia infak RM10 setiap bulan. Setiap bulan dia akan ada habuan, ada dia punya infaknya kepada masjid, dan itulah kita gunakan. Dengan itu kita minta sampaikan doa dan sebagainya supaya mereka diberkati hidup. Sekarang ni kita dah buat program di mana mereka boleh, masjid tu hak masyarakat. Saya yang matlamat ialah jadikan masjid tu hak masyarakat. Memasyarakatkan masjid, memasjidkan masyarakat. Itu dia punya matlamatnya, supaya mereka rasa ada sense lah pada masjid ni. Jadi harapan kita ialah akan datang, generasi akan datang juga akan membina. Ini saya ambil prinsip, konsep yang dibina oleh masjid di Singapura. Itu masjid Sultan. Bagaimana Masjid Sultan itu membina setiap disebut setiap orang ada infak pada masjid. Dan pembinaan yang lain itu kita ambil contoh Masjid As-Salam, kerana dia membina satu tabung gergasi bagi masyarakat menyumbang kepada masjid. Itu ada contohlah. Dan insya-Allah apa yang Cik Sam sebut tadi, ada masjid. Saya pun dah lihat beberapa masjid di Gitra tu yang telah dapat berah baru ni, kerana dia bangun, dan saya dah 2 kali masjid tu untuk lihat balik kampung ke tengah masjid tu, solat dekat, kerana mereka membina ataupun menguruskan masjid tersebut. Matlamat kita memang untuk, bukan matlamat kita yang utama untuk dijadikan dapat anugerah, tetapi kita pastikan masjid ini terus dikenali, terus diimarah dan mendapat pandangan daripada masyarakat ni. Itu sebagai satu daripada unsur dakwah kita. Kita tidak boleh nak pergi rumah-rumah untuk dakwah. Kita menggunakan dakwah bilhal lah, dakwah yang boleh kita lakukan buat untuk menjadikan masjid kita ni, masyarakat sekitar ini ada rasa infak dengan kehadiran masjid. Saya tak ingat itu saja, Dr. Dengan doa ni. Terima kasih kepada Ustaz. So kalau kita lihat banyak bentuk interaksi masjid dengan masyarakat sehinggalah kepada program infak yang dipraktikkan oleh pihak masjid sekarang. Saya ingat pelibatan masyarakat pun semakin ketara sekarang. Terima kasih kepada Ustaz. So next kita pergi pada Cik Syamsuri ya. Dalam satu kajian saya nak kongsi sikit. Satu kajian style kepimpinan Nazir Masjid di Selangor ada dalam research kit. Dia kata 4 strategi nak imarahkan program masjid ni. Dia kata pertama adalah attention, yang kedua interest, yang ketiga desire, yang keempat action. So secara keseluruhan saya lihat, saya baca kajian tu, dia kata strategi mengimarahkan masjid yang dilaksanakan di Selangor melalui kepimpinan Nazir, kepimpinan komiti masjid ni, mampu meningkatkan pengimarahan sesebuah masjid daripada 4 strategi tadilah. Jadi bagaimana Cik Syam dapat kaitkan kepimpinan
masjid ni, kenaziran masjid ni. Selain daripada teori transformatif tadi, kita boleh apply dalam organisasi yang ada di masjid. Sama ada biru-biru dia ataupun unit-unit kecil lagi sebagai penyokong kepada organisasi besar pengurusan masjid. Silakan Dr. Syam. Terima kasih kepada Dr. Zahir. Jadi Ustaz dah menerangkan dengan saya sepanjang lebar apa yang visi, gagasan, tindakan yang ada di Masjid Nurul Hidayah. Saya kira sebagai salah satu resepi yang ampuh lah untuk membawa masjid kepada satu paradigm yang baru lah, ya, memasjidkan apa kita panggil merakyatkan masjid tu dan juga memasjidkan rakyat. Kita membawa masyarakat dekat dengan masjid, bukan lagi jauh, ya. Dalam konteks sekarang ni saya kira apa yang berlaku pandemik ni dari segi hikmah dia adalah saya kira bila kita banyak kena bergantung kepada diri kita sendiri, ya, maksudnya mengurangkan kebergantungan kepada kerajaan. Apa yang berlaku di Singapura begitulah, ya, bila masjid tidaklah mendapat kita panggil bantuan yang hebat seperti mana di Malaysia dan sebagainya. Saya kira salah satu benda yang impak dia lah, manusia ni, kita ni bila tidak diuji, tidak diasak tu, kita kurang kreatif sikit lah, kita kurang, kita panggil lah, kita punya innovation. Tapi bila kita lihat rakan-rakan kita yang minoriti di negara bukan Islam dan sebagainya ataupun majoriti Islam, mereka lebih kreatif lah, sebab mereka terpaksa survive untuk kita panggil meneruskan kelangsungan sama ada dari segi aktiviti keagamaan dan sebagainya lah. Jadi apa yang Dr. Zahir terangkan tadi lebih kepada strategi seorang pemimpin lah, kepimpinan untuk kita panggil mengimarahkan masjid sendiri, ya. Dan seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, terkongsikan tadi, imarah ni banyak, dari segi konteks imarah tu luas, ya. Kita boleh lihat banyak aktiviti yang boleh dilakukan supaya masyarakat dekat dengan masjid. Cuma dalam konteks ni mungkin kepimpinan ni dia bukan kita panggil satu benda yang kalau kita amalkan ini kita dah tak amalkan yang kedua. Jadi kepimpinan ni, kefahaman dia, gaya kita panggil ataupun teori ni ataupun andaian-andaian kita ni, dia banyak kita panggil saling melengkapi. Sebab apa? Isunya adalah cara kita memahami kepimpinan ni kadang berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Ada orang anggap A ni adalah kepimpinan, ada orang anggap B ni kepimpinan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada kita gunakan strategi A, ada kita gunakan strategi B, ada kita gunakan strategi C lah. Cuma yang baru-baru ini kalau kita katakan dalam konteks bila yang dunia ni berubah dengan lebih pantas dan sebagainya, ada satu teori baru yang digagaskan dalam konteks kita berkepimpinan, dia panggil kepimpinan tanpa jawapan. Ya, kepimpinan tanpa jawapan ni adalah kepimpinan yang kita panggil bukanlah pemimpin tu tak ada jawapan. Kepimpinan ni, bila kita cerita tentang kepimpinan tanpa jawapan ni oleh Hyde Fats pada awal tahun 90-an, dia lebih kepada dia mengakui dan mengisahri bahawa pemimpin tidak ada jawapan kepada semua persoalan-persoalan yang berlaku kita panggil dalam lingkungan dia. So apa yang berlaku adalah dia kata kalau kepimpinan yang begini dia mudah untuk beradaptasi, macam Ustaz buat tadi lah. Apa yang dibuat di Masjid Nurul Hidayah itu adalah beradaptasi, keluar daripada kita panggil lingkungan ataupun amalan tradisional sebuah masjid, bagaimana masjid berfungsi dan bagaimana masjid berinteraksi dengan lingkungan dia, ahli dia, qariah dia dan sebagainya. Ini yang kita panggil kepimpinan yang beradaptasi. Maksudnya pertama, dia tak ada jawapan pada semua benda, satu. Kedua, kepimpinan ni juga dia ada satu konsep yang saya rasa menarik. Dia maksudnya berdiri di atas kita balcony, melihat kepada keseluruhan, atau berdiri di puncak yang tinggi untuk melihat kepada keseluruhan apa yang berlaku di sekitar, tetapi penting juga untuk turun ke bawah di lapangan untuk menyantuni dan memahami apa yang berlaku di lapangan. Itu konsep antara konsep tunjang dalam konteks kita panggil kepimpinan tanpa jawapan. Sebab apa? Nak memahami daripada pandangan yang luas tadi, dan juga nak memahami daripada apa yang berlaku secara real di lapangan. Kadang-kadang ramai yang macam kita kata dah berada di puncak kayangan, tetapi dia kata susah bagi dia tak nampak apa yang susah tu sebenarnya. So itu yang kita kena ni dalam konteks kepimpinan adaptif ataupun kepimpinan tanpa jawapan ni. Kemudian yang kedua, haruslah ada kemampuan untuk kita panggil terbuka kepada pandangan. Macam Ustaz kata dia, bila
dikelompokkan ataupun dilantik orang-orang ataupun ahli-ahli yang memang ahli masjid yang terdiri pada pelbagai kepakaran dan sebagainya, maka seorang pemimpin yang hebat tu dia kena perlu bersedia untuk mendengar. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah dalam setengah organisasi adalah ahlinya ramai tetapi ada suara-suara yang kita tidak kedengaran. Tidak kedengaran bukan sebab tak kenapa, sebab tidak dipedulikan. So bila tidak dipedulikan itulah yang jadi masalah, bila input-input yang sepatutnya dapat tu tak dapat. Kan sebab apa? Diketepikan dia ada apa, yang paling penting adalah the voices of silence. Dalam bahasa Inggeris kata the voices of silence. Kadang-kadang ada orang yang tak bercakap, ada orang yang tenggelam suara dia, itu adalah kita panggil entiti yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kan? Dan saya percaya ini yang tak mungkin tak berlakulah di Masjid Nurul sebab melihatkan kepada kita panggil banyaknya dan juga hebatnya aktiviti yang dilakukan. Kemudian dalam konteks pemilihan jawapan juga adalah kita pemimpin bersedia untuk delegasi lah, untuk menyerahkan dan meletakkan tanggungjawab tu kepada ahli-ahli dalam pasukan lah. Maksudnya kalau orang tu pakar dalam A, pakar B, pakar media dan sebagainya, siapa yang akan mengendalikan, sebab apa? Dengan apa yang ada di sekitar kita sekarang ni berbanding dengan kita 10 tahun, 20 tahun dulu, sekarang ni memang kita panggil banyak maklumat, ya, banyak kadang-kadang kalau kita Google tu sendiri dalam milliseconds tu jutaan maklumat yang keluar, tetapi itulah bergantung kepada kebijaksanaan. Sebab apa? Kebijaksanaan itulah kemampuan untuk memilah ataupun untuk mengasingkan benda yang baik dengan benda yang tak baik, kan? Bila kita ada kebijaksanaan itu, betul maklumat banyak, betul, tapi itulah tanggungjawab kita. Bila kita macam saya kira Masjid Nurul Hidayah ni saya dimaklumkan antara masjid yang terbuka dalam memberikan kita panggil link WhatsApp ataupun WhatsApp untuk disertai oleh ahli qaryah, dan bagi saya ini adalah satu tindakan yang sangat bijak, sangat hebat, sebab mungkin ada di dalam kalangan kita panggil ahli qaryah itu mungkin belum ahli masjid, tetapi bila disantuni, dilibatkan suara mereka didengari, dapatkan pandangan dan sebagainya, maka akhirnya mereka menjadi sebahagian daripada kita bergerak daripada outgroup tadi, kumpulan yang di luar kepada kumpulan di dalam, yang mungkin di dalam tu dia duduk di border, di pinggiran. Tetapi lama kelamaan bila dia melihat kepada bahawa pandangan dia tu ada nilai, diterima dan sebagainya, kemungkinan besar itulah cara kita berdakwah untuk mendekatkan dia kepada komuniti masjid, berada di kita panggil internal, kita panggil circle of kita panggil masjid. Dan saya kira ini yang sukar untuk dilakukan lah, bila dan saya kira dalam konteks kepimpinan tanpa jawapan ni juga, dia ada dua perkara yang kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang. Pertamanya, kita banyak menguruskan benda yang rutin. Rutin ni kadang-kadang senang untuk diselesaikan. Kalau katakan kita rutin ni pasal teknikal di masjid. Contohnya, kita katakan bila PA sistem rosak. Jadi itu masalah teknikal, masalah rutin. Kita gantikan saja. Jadi dia tak melibatkan kita. Tapi ada satu lagi dalam konteks kita panggil kepimpinan tanggungjawab ni ataupun adaptive leadership ni, adalah kita panggil masalah yang kita panggil sebagai masalah yang adaptive, tu masalah yang fleksibel. Bukan mekanikal. Masalah yang fleksibel ni adalah masalah melibatkan manusia. Bila masalah melibatkan manusia itu masalah melibatkan nilai, kita panggil pandangan. Inilah masalah yang kita panggil di kebanyakan tempat selalu lari daripada benda-benda ni. Sebab apa? Macam Ustaz kata dah. Macam mana nak bawa orang bukan Islam datang ke masjid? Macam mana nak bawa orang bukan Islam jogging di sekitar masjid? Saya ingat sewaktu-waktu dulu kita ada kontroversi yang agak hebat bila buka puasa di masjid, menjadi satu isu yang sangat besar dan sebagainya, kan. Jadi nak mengubah ni bukan masalah kita panggil masalah yang mekanikal, masalah yang teknikal. Sebab apa? Bila nak buat tu dia melibatkan banyak pihak. Hati yang nak dijaga, hati orang yang mungkin rasa kurang selesa dan sebagainya, kan. Tapi inilah cara sebenarnya yang berlaku di negara-negara kita panggil majoriti bukan Islam, yang mana orang tertarik itu sebab ada keterbukaan untuk mendekatkan masyarakat Islam kepada dengan masjid. Dan dalam konteks ni yang bagi saya kebijaksanaan pimpinan itulah yang perlu melihat kepada ataupun memfokus kepada masalah yang kita bagi masalah adaptif, atau masalah yang fleksibel ni, masalah yang melibatkan nilai manusia dan sebagainya. Dan saya percaya ramuan tu semua dah ada di Masjid Nurul Hidayah, alhamdulillah, dengan kebijaksanaan kita panggil jawatankuasa kepimpinan Masjid Nurul Hidayah. Cuma saya berharaplah bila benda ni disebar luaskan, benda ni dikongsi, saya harap
Jawatan Suria boleh berkongsi, boleh mewar-warkan di pelbagai medium dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak jadi sebagai satu domino effect, kepada orang lain, kan? Sebab kadang-kadang kalau macam kita tengok di tempat-tempat yang mungkin jawatan kuasa kepimpinan itu datang daripada latar pelbagai maka kita lihat sesuai dengan apa yang surah Az-Zumar ayat 9 kata, ada perbezaan tak antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, kan? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang kita panggil apa, lebih memikirkan sesuatu, kan? Jadi kadang-kadang kalau kita berjaya macam apa yang dibuat di Masjid Nurul Huda berjaya di template, kan? Apa template macam mana? Maksudnya diceritakan dalam konteks bagaimana dibuat dan sebagainya, menjadi kisah kejayaan dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menjadi dalam konteks pendidikan kepimpinan itu, kita ada banyak acuan. Pertama, kita kita balik pada apa yang Nabi kata tadi, dalam konteks setiap yang menerima tanggungjawab ni, seperti yang Ustaz kata, adalah satu amanah dan kita akan dipertanggungjawabkan. Pertama. Kedua, kita nak lantik macam kita tadi, Ustaz kata ahli masjid, dia ada kualiti dia. Kualiti yang nak dilantik tu kena ada kualiti yang betul. Kompeten, kita kata tadi, kompeten tu banyak. Kompeten dari segi memang dia ada disiplin untuk ada ke masjid, nak solat dan sebagainya. Kemudian dia memahami kita panggil tata cara, adab dan sebagainya. Itu kompetensi. Dan juga yang lebih penting saya kira yang ini adalah melihat kepada amanah. Sebab tu al-amin, amanah tu, integriti itu akan menjadi satu sebutan. Kalau bunga tu dia akan kita panggil apa? Bau dia tu akan bertebaran. Kalau angin kuat datang bawa, contohnya kalau angin tu kita ibaratkan sebagai social media, media yang digunakan oleh pihak masjid dan sebagainya, itu akan menjadi satu angin yang akan membawa bau-bau yang wangi itu dan singgah di hidung-hidung setiap manusia yang dekat dan jauh. Dan bila orang tertarik dengan bau tu ataupun dengan bau yang wangi itu, mereka akan tanya apakah bau wangi itu dan bagaimana bau wangi itu wujud. Ini yang kita panggil cabaran paling besar lah dalam konteks kita panggil apa, kepimpinan. Bukan hanya retorik semata-mata, tetapi juga tanggungjawab besar adalah untuk berintizam nak melaksanakan itu sendiri. Sebab setiap orang ada banyak benda yang dia sebutkan, tetapi nak lakukan seperti mana yang dah disebutkan oleh Ustaz tadi adalah saya yang sangat sukar lah. Kan dia ibarat dia macam kalau kita lancarkan roket ke angkasa tu, sebelum dia sampai ke angkasa tu adalah kita panggil apa, satu fasa yang sangat hebat. Sebab apa? Memerlukan banyak tenaga. Kalau kita tengok tu lah, tank ataupun tangki tenaga tu, minyak dan sebagainya tu yang digunakan, tapi bila dia sampai ke angkasa tu maka tak perlu lagi dah. Sebab apa? Benda tu dah menjadi satu kebiasaan. Tetapi bila ibarat dia begitulah. Kalau kita katakan usaha tu, sukarnya itu adalah bila kita kepimpinan adaptif adalah sukar untuk menguruskan perbezaan-perbezaan yang melibatkan nilai, kepercayaan manusia dan sebagainya itu. Tetapi bila dah ada kepercayaan, macam Ustaz kata tadi, orang bukan Islam dah senang datang ke masjid untuk beriadah, datang senang untuk menyumbang, senang untuk kita panggil apa, berkumpul di masjid, bukan untuk merosakkan keindahan masjid, tetapi untuk memahami bagaimana masjid berfungsi dan mungkin juga dengan kita panggil apa, keindahan itu nanti akan membuka banyak pintu-pintu hidayah kepada mereka. So ini yang kita katakan dalam konteks apa kepimpinan tu, it's not about apa yang kita katakan, tapi it's about apa yang kita lakukan. Kan saya kira ini yang menjadi kepada perkara dasar lah, yang besar seperti mana yang Ustaz sebut tadi. Saya cuma melengkapkan saja kefahaman kita bahawa dalam konteks kepimpinan masa sekarang ni, dengan maklumat yang ada sekitar kita tidak tahu semua benda. And jadi adalah baik untuk kita melibatkan lebih ramai orang dalam konteks yang kita panggil apa, untuk membantu kita, insya-Allah. Dan benda ni insya-Allah akan menjadi lebih hebat. Saya itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Syam dari segi penerangan berkaitan dengan bagaimana nak kaitkan kepimpinan di masjid tu dengan organisasi yang kita sentiasa hadapi setiap hari. So saya tertarik dengan teori kepimpinan tanpa jawapan tadi. So lepas ni kalau Ustaz, kalau tanya tak ada jawapan, kena pakai teori ni. InsyaAllah satu yang menarik. Mungkin lepas ni kita kena
menggali sikit lah dia punya konsep teori ni supaya kita faham. Bila kita bagi penerangan pada orang lain pun dia akan faham juga. So Ustaz, kita bergerak kepada soalan yang terakhir kita. Masa ni agak tight juga, tapi kita teruskan juga. Saya bawa sikit pandangan daripada Ibn Khaldun tentang masjid ni dalam bukunya ataupun kitabnya Muqaddimah tu. Dia kata pengurusan masjid yang cemerlang pada awal kebangkitan Islam dulu. So dapat melahirkan ramai tokoh ulama yang bertebaran di seluruh dunia lah. Ini kata-kata daripada Ibn Khaldun ya. Jadi bagaimana usaha dan inisiatif pihak masjid sendiri untuk membangkitkan kesedaran. Tadi peranan ulama tadi ada yang berdoa dan sebagainya. Tapi ini peranan masjid pula untuk membangkitkan kesedaran masyarakat untuk lebih dekat kepada masjid. Selain daripada aktiviti yang Ustaz sebutkan tadi itulah. Terima kasih Dr. Dr. Mazahir. Saya juga tertarik dengan yang disebutkan oleh Syam tadi kan, bila sebut kepimpinan tanpa jawapan. Pokoknya saya dah benda tu dah implementkan di masjid sebenarnya. Tapi bila Syam sebut tadi tu saya memang rasa rupanya ada teori. Sebab saya belum terjumpa teori tu. Banyak ada. Sebab kadang-kadang jika isu di masjid saya tak perlu jawapan. Saya tak jawab pun ramai yang boleh menjawab. Dan bila pandemik ini, sedikit kongsi lah dengan doktor ni, bila pandemik ini rupanya banyak bekerja daripada bercakap tu berlaku. Saya dulu memang anti lah mesyuarat terlalu banyak. Jadi bila saya pegang pengurusan, pandemik tak boleh mesyuarat. Rupanya kerja berjalan. Jadi kerja itu sebenarnya melalui hint dalam WhatsApp ataupun dalam bagi syarat je, jawatankuasa boleh bergerak. Maknanya tak perlu kita kata bercakap, berbincang terlalu panjang, tapi pergerakan itu boleh melalui yang kata tanpa suara, tanpa jawapan tadi itu dah boleh berlaku sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya lihat dalam suasana sekarang ni begitu. Contohnya macam tuan tengoklah tadi ada sahabat kita share kata program ada tijarah tadi tu. Itu tanpa suara tu. Sebenarnya orang datang, kita tanpa minta pun dia orang datang untuk sumbang. Dan tanpa kita boleh nak war-war terlalu banyak, orang datang untuk membantu dan sebagainya. Dan saya mempunyai jawatankuasa yang kata ada sensitif dengan tu, yang tak berkenaan pun datang bantu dan sebagainya. Ini ada jawapan lah kepada apa yang perlu cakap tadi kan. Terima kasih lah, teori yang sangat saya kena cari. Dan sebenarnya saya pun dah juga membaca kajian berkaitan dengan masjid kan. Seperti saya cuba nak mengetengahkan prinsip itu kepada masjid. Mana kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri pun melihat ada pekan nur hidayah daripada Allah ni adalah hanya Allah yang beri hidayah. Jadi kita ni kena usaha berdoa pagi dan petang, buat kerja supaya hidayah tu Allah. Jadi sebenarnya bila kita tanpa kepimpinan tanpa jawapan tadi, berdasarkan surah An-Nur ni ayat 36 tu sebut dah. Hidayah ni Allah yang akan muliakan kita. Allah yang muliakan tempat itu. Jika kita ni berusaha untuk jadikan tempat itu mulia. Jadi apa yang telah JK jawatankuasa kerjakan, sebenarnya itulah yang menyebabkan jadinya tempat itu mulia, orang kenal tempat itu. Sebenarnya jawapan kepada apa yang telah disebut oleh Cik Syam tadilah bila kepimpinan jawapan. Sebenarnya dalam surah An-Nur tu ada ayat 36 surah An-Nur tu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana nak jadikan tempat itu hebat. Sebenarnya hidayah itu dari Allah. Kita usaha, kita buat. Pagi dan petang ni, kita pagi dan petang. Kita buatlah pagi dan petang. Supaya cahaya hidayah itu akan sampai kepada masyarakat, kepada orang yang ditentukan oleh Allah SWT. Jadi berbalik kepada persoalan tadi sedikitlah masa pernah agak ni. Sebenarnya saya telah meletakkan kita ada KPI masjid. Bidang keberhasilan utama masjid, kita telah letakkan ada 9 bidang KPI ni ataupun bidang keberhasilan utama ni. Iaitu yang pertama, kita meningkatkan kualiti solat dan ibadat. Jadi solat dan ibadat ni untuk masyarakat, saya memang sebelum pandemik ni memang kita dah dapat menambah jemaah datang bersolat. Bila pandemik ni pun, bila lihat ada orang kenapa tak boleh sembahyang, kenapa maknanya adalah orang kata apa ni, jiwa dah dibina, mereka datang bersolat. Boleh tak boleh nak datang juga untuk solat jemaah itu. Jadi itu kita KPI pertama ialah saya letakkan peningkatan kualiti solat dan ibadat. Mana
solat tu mesti ramai. Supaya dia dapat jiwa dia dibina melalui solat. Kemudian kita telah membina sistem maklumat karya. Kita ada beberapa pakar IT, sama daripada penjara UTM juga ni, Anwar ni. Dia boleh membina, membantu masjid untuk menjadikan IT itu sebagai satu daripada KPI masjid. Jadi saya dah buat sistem dalam pengurusan tijarah ni, pengguna sistem melalui online, menderma melalui online, impak melalui online, dan semuanya ada manual dan ada IT. Itu dah ada dibuat. Kemudian yang ketiga ialah penyebaran ilmu bersepadu kepada anak karya. Kita masuk semua, ada untuk anak muda, ada untuk orang dewasa, ada untuk anak-anak, itu maupun tahfiz. Itu dah penyebaran ilmu. Kemudian yang keempat, KPI kita dah mengukuhkan kewangan. Alhamdulillah, kewangan masjid kukuh. Kita sekarang ni, saya dah belanjakan sejak sampai sekarang ni dah lebih daripada 200,000. Tapi masih ada lagi hampir 200,000. Ada orang derma, ada orang infak. Maknanya biasa ada kewangan yang baik, dan kita ada aset. Aset kita lah ada rumah gerai, kita ada harta. Kemudian yang kelima KPI kita ialah mengurangkan pencegahan benda-benda yang khurafat, maksiat. Ada benda yang tak betul, kita betulkan melalui grup WhatsApp. Kalau sahabat kita salah jalan, kita tegur dengan suasana yang harmoni. Kita cuba perbetulkan pemahaman melalui itu. Kemudian yang keenam, KPI kita adalah pusat perkhidmatan masyarakat tanpa mengira kaum. Kita dah ada dah sekarang ni, kita dah buat pusat perkhidmatan masyarakat boleh datang. Kita akan bergerak lagi satu stage, iaitu macam mana kita menyediakan prasarana kesihatan. InsyaAllah kalau diizinkan Allah untuk perkhidmatan masyarakat ni. Kita ada KPI yang keenam. KPI yang ketujuh, mewujudkan pelbagai kemudahan bersepadu. Kita dah ada kemudahan bilik jenazah, bilik kita tengah bina bilik seminar. Kalau lepas ni ke UTM nak guna bilik untuk seminar, kita bertaraf, insyaAllah akan buat taraf 5 bintang. Dekat 30 orang masuk nak seminar, nak mesyuarat, boleh buat. Kita ada sistem suara dan sistem komunikasinya. Kemudian yang ke-8, KPI kita memupuk persaudaraan, perpaduan dalam kalangan anak karya. Kita nak supaya persaudaraan, perpaduan dalam karya ini tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya dibina dengan sebaik mungkin. Di mana dalam sejarah Islam, bila Nabi membentuk Masjid Nabawi itu, dan dalam piagam Madinah dan sebagainya itu sebagai satu daripada membentuk persaudaraan tanpa mengira latar belakang, untuk kita jadikan satu KPI. Dan yang ke-9, KPI kita masjid indah dan menyenangkan. Kita dah bina persarana masjid. Kalau tuan-tuan datang malam-malam, melalui waktu malam, masjid tu digelar dengan masjid hijau, lampu hijau keliling masjid. Masa seronok tengok, indah. Persarana landscape kita mendapat pujian daripada masyarakat. Bila datang masjid rasa tenang, bila masuk ke dalam masjid rasa selesa dengan kemudahan yang disediakan di masjid. Jadi itulah antara KPI kita, supaya apa yang kita buat ni sekarang ni, yang KPI ni semuanya dah ada, semua dah ada di masjid tu. Kita nak perbaiki atau meningkatkan dia punya pencapaian saja. InsyaAllah. Jadi dalam masa yang sedikit ini, tentang KPI itu yang merangkumilah apa yang kita prinsip yang masjid pegang, ataupun yang kita cuba sampaikan ke masyarakat, dan cuba kita menaikkan nama taraf masjid itu sendiri selaras dengan yang dianjurkan oleh agama kita. Tak ada konflik di masjid dan sebagainya tu, kita cuba untuk adakan di masjid kita sebagai salah satu daripada untuk umat Islam, dan itu juga adalah sebagai satu bentuk dakwah kita kepada yang bukan Islam. Dan insya-Allah kita dengan harapan ialah hidayah yang saya sebut dengan surah An-Nur tadi ni, hidayah tu akan Allah yang beri. Kita tak mampu untuk nak tarik mereka masuk Islam, tapi mereka melihat keindahan Islam itu, kita harapkan mereka akan berminat dan boleh menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Dan kita dah beberapa orang dah datang ke masjid ni hasil hari tu, tengok akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka di masjid. Itu antara sejarah yang telah berlaku di masjid ni lah. Jadi itu sahaja saya ingat.
untuk kesenangan ni, masa pun tak ni, tak mengizinkan. Saya cuma harapan saya kerjasama betapa semua pihak itu, saya mengharapkan kerja semua pihak sebenarnya daripada orang kata apa, golongan profesional dan bukan profesional. Sangat diperlukan dalam organisasi sebuah masjid itu bagi membina teamwork atau pekan yang kuat, yang berusaha dengan gigih, ikhlas demi masjid, dan ada iltizam untuk menjadikan masjid itu sebagai satu pusat yang membina ketemadunan manusia ini, insyaAllah. Itu je, tuan-tuan. Terima kasih pada Ustaz Mansur di atas penerangan ini. So, masjid sendiri pun ada KPI yang perlu dipenuhi lah. So, maksudnya ini sebagai satu matlamat sampai. So, lihat memang ada perubahan banyak lah pada masjid Hidayah tu bila dari KPI macam ni. InsyaAllah nanti kita juga akan war-warkanlah kepada rakan lain untuk membantu masjid Hidayah ni mencapai KPI yang ditetapkan. So, masih pada Ustaz Mansur dan last sekali kita pergi pada Steve Syamsuri. Contoh akhir lah, masa pun agak tak biasa ni. Saya memetik satu pengkaji ni, Wan Muhammad Abdul Aziz. Dia kata, fungsi masjid di Malaysia ni lebih tertumpu kepada pusat beribadah dan pusat pengajian fardu ain. Ini mungkin secara umum lah dia kata. Tapi bagaimana kita melihat daripada Encik Syam ni, masjid ni bersedia melakukan transformasi. Masjid Hidayah ni mungkin eksepsional lah, banyak aktiviti yang buat, macam-macam yang lain. Kalau kita dapat kongsikan, bersedia melakukan transformasi untuk menjadikan sebuah masjid ni sebagai one stop center. Saya lihat tadi Masjid Hidayah tu dah ada ciri dia. Tapi kita nak minta pandangan dari Syam juga tentang bagaimana proses perubahan masjid tu boleh menjadi sebagai one stop center untuk beri manfaat kepada anak karya. Silakan Syam. Terima kasih kepada Dr. Zahir. Jadi saya kira kalau kita nak tanya bagaimana sesebuah masjid tu boleh menjadi lebih daripada pusat ibadah dan ritual kita panggil keagamaan saja tu, banyak ciri-ciri tu semua dah ada dan kita patah balik kepada kepimpinan tanpa jawapan tadi lah. Bagaimana kita sebagai pemimpin atau kepimpinan masjid ni kalau bukan apa yang berlaku di Masjid Hidayah tu adalah untuk menginsafi dan menerima hakikat bahawa kita tidak ada jawapan kepada semua persoalan yang berlaku di keliling kita, dan kita sebagai pemimpin tu kena kita pertamanya adalah untuk bersikap terbuka, untuk kita panggil menyerap dan menerima segala maklumat. Dalam keadaan konteks sekarang kita tengok seorang pemimpin sangat kita panggil beruntung, sebab kan ledakan maklumat yang berada di hujung jari, maklumat boleh didapati pada bila masa saja. Cuma macam saya kata tadilah, dia bergantung kepada kebijaksanaan seorang pemimpin itu atau kepimpinan organisasi itu untuk memilah dan menyusun maklumat tu, mana yang kualitinya A, mana yang kualitinya B, mana kualitinya C dan mana yang sampah. Itu yang akan nanti membezakan antara kita panggil organisasi yang baik dan juga yang tidak baik. Sebab apa? Saya rasa hikmah adalah dalam mencari kebenaran adalah bila kita boleh memisahkan antara yang hak dan batil. Itu yang pertama. Puncak kebenaran itulah puncak ilmu adalah kita panggil memisahkan antara yang hak dan batil. Itu puncak ilmu. Ilmu itu patutnya memandu kita. Sebab tu Allah kata dalam surah Az-Zumar sini, Allah tanya pada kita, adakah ada beza tak antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Kan? Sebab apa? Sesungguhnya orang yang ada ilmu tu Allah akan angkat darjatnya beberapa darjat, membezakan antara yang lain, yang kaca dan juga permata. Itu kepimpinan kena faham. Dalam konteks ni macam kita tadi balik menginsafi bahawa bila kita menjadi pemimpin atau dilantik menjadi kepimpinan masjid ni bukan nak mencari glamour diri kita, mencari glamour kepada bahawa kita ada fungsi masjid dengan kad yang kita ada dan sebagainya, mendapat manfaat daripada jawatan tu. Tapi menginsafi seperti mana yang disebut dalam hadis Al-Bukhari itu adalah bahawa itu tanggungjawab dan amanah yang kena dilaksanakan dengan kompeten dan juga penuh integriti. Itu yang pertama. Kan? Kita cerita tentang teori dan sebagainya, itu teori adalah kepahaman kita dalam memahami bagaimana kita nak mengendalikan masjid dan sebagainya. Dan bila kita risau bahawa kita tak ada jawapan pada semua keadaan, saya nak bawa satu lagi yang akhir sekali adalah kita panggil sebagai kepimpinan perhubungan, dia panggil leaders members exchange, perhubungan antara pemimpin dan juga pengikut, yang mana kunci kepada teori ini dia adalah
perhubungan, kualiti perhubungan. Kualiti perhubungan ni nanti dia akan bagi kepada dua keadaan di mana kita ada kumpulan yang kita namakan sebagai the in group, kumpulan dalaman kita dan juga kumpulan luaran. Selalunya orang ni akan memilih kumpulan yang duduk dalam inner circle dia ataupun kumpulan dalam dia orang-orang yang dia percaya je lah, orang yang dia suka. Kadang-kadang kalau pemimpin yang baik tu dia tak kisah orang yang tak suka dia pun tak apa, tapi boleh memberikan dia maklumat, pandangan yang berbeza tetapi membantu. Tapi yang kita risau ni bila jadi dapat pemimpin yang dia nak dalam inner circle dia lah orang yang bodek dia, yang kita panggil always jadi yes man, yang pemimpin yang tak ada kualiti. Itu akan membezakan dalam konteks kita panggil leaders member exchange ni itu. Jadi untuk masjid mengambil apa yang Ustaz Mansur cakap tadi untuk berjaya, untuk mengikuti kita panggil bagi saya untuk mengikuti kejayaan ataupun langkah-langkah yang dibuat oleh Masjid Nur Hidayah adalah memastikan the inner circle itu adalah inner circle yang competent, yang ada kualitinya, yang memahami fungsi masjid dan sebagainya. Betul. Itu yang pertama sekali kena ada yang tu. Kedua, bagaimana nanti adalah untuk memahami bagaimana nak bawa yang daripada the outer circle tu, yang berada di luar tu. Itu yang dah dibuat dalam konteks Masjid Nur Hidayah tadi. Ada WhatsApp group, ada Telegram group yang mana terbuka kepada ahli qaryah masjid. Tidak terhad kepada eksklusif kepada pimpinan masjid saja. Sebab apa? Nak bawa mereka tu kena berada dalam kumpulan dulu. Walaupun mereka jauh daripada masjid, mungkin kita panggil dari segi kadar kehadiran mungkin kita panggil tidak sehebat, kita panggil inner circle dan sebagainya. Tetapi maklumat yang ada dalam kita panggil WhatsApp group, Telegram, Facebook dan sebagainya itu nantilah akan disusun dengan baik, dengan hikmahnya, dengan contoh teladan yang baik daripada pihak masjid, even sampai to the extent kalau kita wajadilhum billati ahsan, kita nak berdebat pun kita berdebat dengan landasan ilmu, bukan landasan emosi, bukan landasan kita panggil kita tak suka orang dan sebagainya. Akhirnya Allah dah menggariskan kepada kita bagaimana nak bawa kita panggil orang yang berada di luar tadi, kita orang bukan kata hanya orang bukan Islam tapi orang Islam sendiri yang kita nak merakyatkan masjid tadi tu, bagaimana kita nak bawa. So landasan tu dah ada, maksudnya tunjuk kita panggil berhikmah, maksudnya perkataan yang kita gunakan adalah perkataan yang baik-baik. Bukan menerakakan orang. Maksudnya kalau belum terjentik hati dia pun macam tadi Ustaz kata tadi, hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu adalah milik Allah. Macam mana kita adalah usaha kerja kita adalah untuk berusaha. Usaha akhirnya fa iza azamta fatawakkal Allah. Maksudnya kita berserah kepada Allah. Itu yang kena ada dalam konteks kita panggil pimpinan masjid, dan saya tertarik pada dalam konteks macam pimpinan masjid ini adalah pimpinan yang bertempoh. Dia bukan pimpinan yang kita panggil berterusan. Jadi yang kita nampak jadi masalah pada setengah masjid adalah mereka menjadikan itu adalah sebagai satu tempat yang mereka tak mau keluar. Sebab datang dengan macam-macam, boleh sambut YB, sambut dormitory dan sebagainya. Jadi dia nak bertenggek dan nak berakar dekat situ sampai tak mau pindah langsung. Jadi saya kira antara yang penting adalah memahami bahawa kita datang tu atau dilantik itu hanyalah ada sempadan waktu dia, ada tempoh waktu dia. Dan saya pinjam apa Datuk Nik Hashuddin, bekas pengurusi tabung haji dulu sebelum ni yang dipendekkan tempoh dia, kata apabila kita ditamatkan tempoh kita berkhidmat di satu tempat tu, maka berakhirlah kita punya masa untuk melakukan kebaikan di situ. Tetapi dia kata insya-Allah Allah akan berikan kita pula peluang untuk kita berkhidmat dan melakukan kebaikan di tempat yang lain. Jadi kalau kita pegang prinsip yang macam tu, maksudnya kita tak rasa ralat, tak rasa sebab apa? Okey, kita dalam 2 tahun kita duduk dekat situ, pegang jawatan tu, kita melakukan yang sebaik mungkin sebagai pemimpin, maka kita akan dinilai dengan apa yang kita lakukan yang sebaik mungkin dekat situ. Jadi bila kita pergi tempat lain pun kita akan benda yang sama juga. Ataupun bila kita tak ada jawatan pun, sebab pemimpin ni orang pandang bahawa pemimpin kena lantik, pemimpin kena ada jawatan rasmi, pemimpin kena ada kita panggil ada kad, ada surat dan sebagainya. Tetapi kita kena faham pemimpin itu melangkaui yang formal. Ramai kita tengok dalam konteks, mungkin Ustaz sendiri tengok Prof. Datuk Razai dia bukan lagi pengurusi masjid. Tetapi saya kira dalam Korea dianggap sebagai pemimpin masyarakat juga. Sebab ilmu yang dia ada, pengalaman yang dia ada sebagainya. Bagi saya, kalau kita boleh qanaah dengan perkara-perkara itu, maka tidak akan jadi isu bahawa kita kena jumud tutup supaya puasa tu kekal dengan kita. Sebab apa? Dia punya objektif yang lebih besar daripada itu adalah kita nak lihat bila kita dah tak ada nanti pun itulah yang kita buat, walaupun mungkin sehari itu adalah sehari yang
mendatangkan kita panggil apa, jarak yang berpanjangan kepada kita. So kalau semua pemimpin bagi saya ada konsep yang macam tu, dia dia takkan kita panggil apa, masjid takkan jumud, masjid takkan kita panggil apa, tak meriah, masjid takkan. Sebab apa? Sebab dia fikir kalau satu hari pun dia hidup ataupun diberikan peluang tu, dia akan lakukan sebaik mungkin. InsyaAllah benda tu bagi saya akan memenuhi tanggungjawab yang dalam hadis Nabi tadi adalah tanggungjawab kepada pengikut adalah satu amanah yang dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan al-qawi dan al-amin tadi, kompeten dan juga kita panggil apa, amanah tadi, integriti. Itu saja bagi saya pandangan. Kalau dan mereka juga boleh apa, menjadikan kita panggil lapangan media sosial ni sebagai tempat untuk mereka pergi melawat tanpa perlu keluar daripada bilik pun, untuk melihat contoh-contoh kejayaan dan mendapat inspirasi dan motivasi. Itu saja bagi saya. Dan saya mungkin nak tambah sikit pada Ustaz lah, kalau dia dibuat, saya rasa tentang apa kita panggil IT system tu, saya rasa satu konsep yang mungkin boleh dikembangkan nanti adalah bagaimana lakukan pemetaan capital social. Capital social ni, social capital ni, bagaimana nak memetakan bahawa berapa ramai doktor tinggal dalam kawasan tu, berapa ramai guru yang ada dalam kawasan tu, berapa ramai engineer yang ada dalam kawasan tu. Sebab apa? Dengan memetakan benda ni, nanti bila kepulauan masjid untuk membuat program, mendapatkan kepakaran dan sebagainya, masjid hanya boleh klik saja, okey, ini orang-orang yang kita boleh jadikan sebagai social capital untuk membangunkan kita panggil apa, qaryah tu sendiri. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu cadangan yang baiklah daripada Cik Syah pada masjid. Ini juga dinampakkan sebagai profiling kawasan karyah tu lah. So, mungkin boleh dibuat, dibincangkan di peringkat masjid mungkin, ya. So saya ingat masa kita agak kritikal. Saya boleh bagi satu soalan saja kalau ada yang bertanya pada kedua panel kita, silakan. Kalau nak tanya satu soalan je yang saya boleh bagi. Daripada Cik Zaidi ke, Imam Tamizi ke, Cik Hazir, ataupun Dr. Noh pun boleh, Puan Azli pun boleh, Cik Razali, ada yang Tia ni, siapa Tia? Assalamualaikum. Silakan, Assalamualaikum. Saya cuma nak bertanya pendapat sahajalah. Dari segi keselamatan dekat masjid, di masjid Ustaz lah, ada tak berlaku kecurian yang besar yang boleh ditangkap lah orang yang mencuri barang-barang masjid ke, ataupun orang-orang yang datang ke masjid dia nak tumpang solat tapi akhirnya barang dia kena curi. Macam mana pengalaman pihak masjid untuk menangani masalah ni? Terima kasih Dr. Nur Fazilah. Sebenarnya dalam pengurusan masjid, belum saya pegang pun memang ada lah isu-isu berkaitan ni, tapi sebenarnya di masjid ni bila kita prinsip dari dulu lagi kita meletakkan hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia. Tentu saya daripada dulu bila saya imam, saya sebut apa yang Allah sebut, apa Allah kata, kita nak buat satu. Dan orang yang mencuri ni sebenarnya dia salah dengan siapa? Jadi bila keadaan macam tu, jadi kita dia akan sama-sama sebenarnya bersama-sama untuk menjagalah rumah Allah. Sebab ini adalah rumah Allah, amanah ni bukan amanah untuk kepang, amanah ni untuk ramai. Jadi yang saya cerita tadi tu bila sebut begitu, amanah Allah ni jaga ramai. Barangkali mungkin itulah yang Allah hantarkan orang Islam tolong bagi info untuk menangkap pencuri tersebut. Tapi tu jawapan yang betapa yang konkretnya sebenarnya tak banyaklah perkara takut dia memecahkan tabung ataupun sampai lalu heavy itu tak ada lah. Kali kecil itu ada yang memancing dan sebenarnya kita buat ada CCTV di masjid untuk keselamatan doktor. CCTV boleh lihatkan semua orang yang mengambil barang dan sebagainya. Takkan untuk yang jemaah yang kata datang kehilangan yang tidak ada, tak banyak lah. Ada tu ada tapi tak banyak. Dan kita dapat mengatasinya dengan sifat sikap terbuka kita lah. Saya memang selalu sebut masing-masing ada tanggungjawab cuba membantu masjid, bukan mengharapkan jawatan kuasa masjid untuk kata apa nak jaga. Kita tidak boleh jaga orang terlalu ramai. Orang ramai boleh jaga satu masjid. Itu yang kita begitu, orang ramai boleh jaga masjid. Bila satu
perkara yang berlaku. Contohnya baru ni ada berlaku vandalism lah budak-budak kan. Saya masuk dalam grup WhatsApp, saya bantai cukup dengan matlamat supaya masyarakat tahu bahawa mereka perlu bertanggungjawab menjaga masjid. Bukan dengan saya nak tangkap pencuri itu, tapi saya nak beritahu ke masyarakat, kamu kena jaga masjid. Masing-masing jadi mata dan telinga kepada masjid untuk sama-sama bantu. Dan sejak hari itu tak ada lagi. Mereka dah masing-masing berhati-hati. Bila ni masing-masing tegur. Bila saya tanya, kita adalah masyarakat yang menjaga masjid. Tegur kesalahan. Itu caralah. Allah, saya ingat mungkin konsep gitu pada saya lah. Saya setakat ini tengok masjid terurus lah bila ada tu masyarakat yang bantu ni. Walaupun yang kata yang jarang datang sembahyang pun boleh bantu untuk ni boleh bantu untuk jaga masjid. Itu yang dapat saya dapat di jawapan. Terima kasih pada masuk atas jawapan tadi. Saya ingat Masjid Nur Dayah ni susun tabung tu. Maksudnya selamat lah kot. Walaupun dia banyak kan, banyak tabung tu. InsyaAllah selamat lah tu. Okey. Penyerahan pada InsyaAllah. Allah banyak yang tinggi. Ya. So kita jemputlah Dr. Fazilah untuk datanglah ke Masjid Nur Dayah ni tengok kan. Mana operasi yang jalan. InsyaAllah. So saya ingat itu saya soalan yang saya boleh bagi, soalan keselamatan tadi. Terima kasih Ustaz. Dan juga saya ingat saya nak akhiri program pada pagi ini dengan merumuskanlah perbincangan kita. Banyak catatan saya kat sini. Kita melihat masjid merupakan satu tempat, satu lokasi yang kewujudannya sangat memberi manfaat masyarakat Islam atau Islam, khususnya orang Islam lah, untuk kita berjumpa dan juga kita bertukar pandangan dan sebagainya. Dan pada zaman Rasulullah dulu masjid memang sentiasa di-upgrade, sentiasa diperkasakan peranan dia. Selain daripada solat, juga untuk membina kekuatan umat Islam itu sendiri. So bolehlah kita mengambil contoh dan juga ruh semangat daripada pembinaan masjid zaman Rasulullah dulu dan zaman-zaman kegemaran Islam dulu. Dan kita juga mendoakan agar Masjid Nur Dayah ni akan terus berjaya merancang aktiviti yang pelbagai itu supaya melahirkan penduduk yang cergas. Yang cergas ni mungkin lepas ni Ustaz kena plan buat satu aktiviti kecergasan lah di kawasan masjid tu lepas PKP lah kalau dapat. Hari-hari tu dah buat dulu dah buat, memang dah buat. Oh dah buat dah. PKP Mungkin kita boleh tak buat ada. okey. Boleh buat berterusan kalau lepas ni ya. InsyaAllah. Dan juga yang keduanya penduduk yang cerdas. Cergas dan juga cerdas. So nak kena fikirlah aktiviti apa yang masjid boleh buat tu untuk lahirkan penduduk yang cergas, terutama yang kedua cerdas yang boleh mengambil bahagian dalam aktiviti